Oh nah. Ya Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا الله إلهي أنا عبدك الجاهل فأنت الرب العليم فعلمني من علمك يا عليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, para ikhwah wal akhawat, sidang penuntun, khususan kepada jemaah Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2 yang dipengerusikan oleh sahabat saya Tuan Haji Ramalan serta jawatan kuasa beliau, para imam, para tuan guru, pemimpin masyarakat. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sama-sama mendiskusikan sebuah kitab kecil, sebuah buku kertas kerja yang membicarakan tentang tasawuf dan tariqat. Ya, buku ini tuan-tuan merupakan suatu kertas kerja simposium, sebuah muktamar ataupun seminar yang dah berlaku sekitar 50 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah. Saya jumpa masa saya bertugas di Masjid Puncak Alam dulu, dan saya minta staf cari buku ni dan mereka dapat. Ya, kami dah diskusikan di Dewan Serbaguna Masjid Puncak Alam sekitar tahun 2018 dahulu, dan insya-Allah buku inilah yang saya akan gunakan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan kalau mengikutkan mukaddimah pengarang kita ini, ya, ia merupakan risalah ini ialah dua ucapan dalam persidangan Kongres Ahli Tariqat Sufiyah seluruh Malaya, di masih Gunung Malaya lagi. Dekat mana? Di BKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pada 2 Oktober 1960. Okey. Jadi seminar ini bukan berlaku pada zaman Syekh Murtada. Ya, kalau kita tengok antara negeri yang aktif menganjurkan simposium, seminar, muktamar tariqat tasawuf ni ialah Negeri Sembilan, dan kita pun ada satu enakmen khas tentang tariqat dan tasawuf di Jabatan Mufti kita. Ya kan? Kalau kita tengok 2003 ada seminar antarabangsa, dan alhamdulillah saya terlibat sebagai salah seorang penterjemah ketika itu bersama dengan para masyayikh, ya, masyayikh Turuq As-Sufiyah, Rektor Al-Azhar Syekh Profesor Dr. Umar Hashim, Ahmad Umar Hashim, Dekan Kuliah Quran di Tanta Al-Azhar, Syekh Judah, Syekh Mahdi Judah, ya,
para masyayikh di kalangan pelbagai tarikat membuat seminar 2003, kemudian 2005 berturut-turut zaman Syekh Murtada, diikuti oleh beberapa lagi seminar di zaman Syekh Datuk Yusof. Alhamdulillah, ini berlanjutan di Malaysia, di Negeri Sembilan. Tapi nak cerita tuan-tuan, buku ni yang saya nak diskusikan dengan tuan-tuan ni, dia cerita tahun 60-an. Ya, cerita 60-an. Tarikat tasawuf ni dah ada di Malaysia, cuma mungkin tak berdaftar. Ya, dia dah ada. Dan di situ dengan adanya permuafakatan, adanya perundingan di kalangan pemimpin-pemimpin tarikat ketika itu, mereka bersidang di Kuala Lumpur. Ya, mereka berkumpul di KL tahun 60. Ya, tahun 60-an lagi tuan-tuan. Ya, dan pengarang yang kita maksudkan yang menyusun 2 kertas kerja ini dan telah dibukukan dengan sebuah buku yang kecil ini, iaitu seorang Profesor Dr. Burhanuddin Helmi. Okey, dia seorang profesor, doktor, dan seingat saya beliau bukanlah seorang yang mempunyai pendidikan rasmi formal dalam bidang syariah ataupun usuluddin ataupun bahasa Arab secara formal. Ya, sebab kepakaran beliau pun bukan dalam bidang keagamaan tetapi dalam bidang akademik yang lain. Ya, dan almarhum Prof Dr Burhanuddin ini tuan-tuan, dia digelar sebagai Al-Ustadzul Hakim. Sepertinya seorang profesor yang bijak pandai, ya, yang cuba membawa pemikiran tasawuf dan tarikat itu ke alam yang realiti, supaya pak-pak syekh ni, lebay-lebay ni, dia tak hanya beraksi di tikar sejadah, tapi dia bawa kepada alam nyata, kepada pengurusan negara, kepada politik negara, kepada ekonomi Islam, kepada kemasyarakatan, masyarakat yang berpegang dengan nilai-nilai agama. Itu tarikat tasawuf tu nak dibawa ke situ. Itulah sebenarnya pun tujuan utama dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini Dr. Burhanuddin Helmi. Ya. Maka insya-Allah pada pengajian pertama minggu ini, kalau kita boleh tengok, ya, beliau telah memulakan perbincangan ini. Saya terus kepada halaman yang pertama. Tuan-tuan tak ada kitab, nanti kita bincang macam mana nak photostat ke apa ke kemudian lah, ya. Kalau tuan-tuan tengok, ya, kalau boleh saya bacakan dan tuan-tuan boleh semak bersama, boleh sama-sama komen, sama-sama bagi pandangan, ya. Sebab perbincangan ini tak sama macam apa yang dibacakan oleh Syekh Tuan Guru Ustaz Salahuddin Perwira. Ustaz Salahuddin baca apa? Penawar Bagi Hati. Ya, itu kitab-kitab asas, kitab jawi yang asas yang dia dah bicarakan tentang hati, tentang tasawuf lah. Ya, Qalbun Salim, sebuah kitab yang dihuraikan kembali oleh Tuan Guru Syekh Ustaz Muhadir Haji Jol. Ya, kitab-kitab jawi, kitab-kitab kecil, banyak tulisan-tulisan moden yang menyusun kembali tentang penyusunan disiplin ilmu tasawuf. Tetapi kertas ini tuan-tuan, ataupun kitab kecil ni, dia lebih kepada melihat senario perjalanan tasawuf dan cuba menegur ataupun meluruskan beberapa salah anggap tentang tasawuf ini. Ya, insya-Allah dalam masa yang diberikan ini, dalam kuliah yang mulia ini tuan-tuan, saya cuba mengupas, cuba berkongsi pemikiran fikrah tasawuf yang ada pada Prof Dr Burhanuddin Helmi ini, seorang tokoh agamawan, seorang tokoh politik Islam, ya, di mana beliau menyebutkan pada mukaddimah ini tuan-tuan, dalam pada rakyat negeri kita ini bersiap-siap sibuk berlumba-lumba berjuang dalam lapangan kebendaan atau keduniaan untuk hidup dan kehidupannya mengikuti bermacam-macam faham dan aliran isma dan kepercayaan. Ya, itu memang, ya, kalau kita tak dipandu oleh hukum, kalau kita tidak mengikat diri kita dengan agama, kita akan macam-macam fikrah kita akan ikut. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, saya tengok 2-3 hari ni dalam Facebook, akan lalu di Facebook kita ni tentang PKI,
Ini cerita negara jiran kita, negara kiai-kiai kita, tuan-tuan guru kita di Indonesia. Dah muncul pula satu promosi tentang komunis, satu fikrah tidak bertuhan, kan, PKI lah, Parti Komunis Indonesia lah. Kita pun tahu sejarah mana-mana dunia pun kebanyakannya pernah ditakluki oleh komunis. Jadi itu satu fahaman tak mau bertuhan, mengejar keduniaan. Tak kisahlah apa faham, kalau tidak membawa faham Quran dan hadis, maka dia akan jahanam, akan rosak. Okey, macam-macam kepercayaan. Maka kata Dr. Burhan, ada yang terpesong, ada yang menjauh, memutuskan diri daripada akhirat, tiada hubungan dengan Tuhan, berlawanan dan merosakkan, meruntuhkan rukun dan sendi hidup bangsa Melayu dan umat Islam negeri ini. Negeri itu negara lah, kan. Dia kata ada sebahagian yang berfikrah begitu. Walaupun kita kata bukanlah rata-rata masyarakat Malaysia ni begitu, tapi ini satu mukaddimah yang cuba dikongsikan oleh pengarang bahawa tahun 60-an, kitab ni muncul tahun 60, katanya tahun 50 ke tahun 40-an ke, sebelum itu, di zaman sebelum kita merdeka lagi, ataupun zaman penjajah lagi, tuan-tuan, itulah sebahagiannya tidak menitik beratkan tentang perkara keagamaan, kan. Walaupun sikit, tapi dia boleh berkembang. Walaupun dia tak ramai, dia minoriti, tetapi kalau tak kita kawal, yang minoriti ni akan jadi majoriti. Dia akan mengawal keadaan negara kita, dia akan merosakkan pemikiran kita, akan mengucang-acirkan kemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sedang kita pegang bersama pada hari ini. Okey, qala rahimahullahu taala, maka hari ini keluarlah ke tengah masyarakat. Jadi dia nak cerita ni mukadimah penulisan dan ucapan ni lah, kan. Maka berkumpullah orang syekh-syekh tarikat ni di mana tadi, di BKL. Anda lah, tuan, tahun 60 dah ada persidangan tarikat, kan. Bangun dari tikar sembahyang, keluar dari pondok-pondok, rumah-rumah khalwat, tempat suluk ahli ibadah, kan. Hari ni orang panggil zawiyah. Kalau Naqsyabandiyah dipanggil zawiyah, kalau kami Ja'fariyah panggil sahah. Ada sebut zawiyah, ada sebut sahah, ada sebut khalwah, ada sebut lagi apa, madrasah. Sebut kalau di Kelantan pondok pasti tumbuh, apa orang sebut di Kelantan, balai sah, apa benda lah, istilah-istilah, tuan-tuan. Dia bukan hanya jaguh di situ. Para sufiyun, ulama-ulama tarikat, dia bukan sekadar berkampung tertumpu di situ, tetapi memberi tenaga baru dalam pembangunan jiwa suci di negeri ini, supaya ada pemimpin jiwa suci yang dinamik dan positif, dialirkan bagi keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan jiwa rohani dan jasmani negeri ini, rakyat negeri ini. Jadi makna apa, tuan-tuan? Makna kumpulan-kumpulan tarikat, tok-tok guru pondok yang dulu, alhamdulillah, tuan-tuan, kita terima agama ni, Allah takdirkan kita dapat daripada para habaib Yaman, daripada bumi Hijaz. Tak kisahlah mereka pendakwah ni transit ke India ke, transit ke China ke, itu dalam urusan dagang ataupun pelayaran dulu, itu tempat mungkin pelabuhan utama, kita tak kisah. Tetapi maknanya kita dapat pakej agama yang mencakup iman, Islam, ihsan. Ini 3 rukun agama, kan. Iman, Islam, ihsan. Itu yang ulama kita bawa mazhab kita Syafi'i. Akidah kita bawa akidah mengaji sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita ada maqamul ihsan, tak tahqiqkan maqam ihsan dengan pengajaran tasawuf, dengan mengamalkan akhlak, dengan wirid-wirid, tuan-tuan. Maka itu pakej kita lengkap, pendakwah datang. Maka itulah pula selepas beberapa ratus tahun dan sebagainya itu, tok-tok guru kita ni pergi mengaji mana? Tempat yang paling masyhur dulu, watuk moyang kita pergi mana? Pergi Mekah. Pergi buat haji, terus ada yang stay situ 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ulama Qadah, ulama Kelantan, Terengganu, Fatani, Indonesia, tak kurang hebat Syekh Muhammad Said Al-Linggi kita, yang
masuk ke bumi Malaya ni dan duduk di Linggi, ya, antara pelabuhan penting ketika itu, melahirkan Syekh Ahmad, Syekh Abdullah, ya, para masyayikh, Syekh Mansur, Syekh Muhammad Nur, kemudian datangnya Syekh Murtada, Syekh Faiz, Syekh Muhsin, dan sampai sekarang. Perkembangan Tok Guru ni mana? Sanad dia sanad Mekah. Kemudian barulah tahun 40-an Sidi Rashid pergi ke Damsyik. Kemudian tahun 50-an dah adalah ulama-ulama kita yang ke Mesir, ke Azhar, tuan-tuan. Alhamdulillah. Maka perkembangan ini maknanya ulama-ulama kita yang balik daripada Timur Tengah ni, selain daripada Nusantara ni, di Indonesia ataupun di Fatani Darussalam sebagai pusat kiblat ilmu ketika itu, tuan-tuan, maka mereka balik dengan membawa sanad tarikat-tarikat yang mereka peroleh itu dikembangkan, kan? Dikembangkan untuk menyuburkan semangat orang kita. Dan kalau kita sebut semangat melawan penjajah pun di kalangan para ulama, semangat memerdekakan negeri ini pun di kalangan para ulama yang merupakan antara penyumbang terbesar, ya, dalam mendapatkan kemerdekaan tanah air kita, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah. Maka pada mukadimah ni, pengarang kita ni Dr. Burhanuddin Hilmi disebut, ya, ini kalau dulu niat dan tujuan baik ini satu tugas yang mulia. Dia memang berat, dia memang payah, ya, payah jadi biasa dan selayaknya jadi tugas ahli tasawuf zaman berzaman. Di Kojo ni, tuan, Kojo dakwah, Kojo agama ni memang ada cabaran yang besar, ya. Para tok-tok guru kita, para masyayikh kita ada amanah yang besar dan tidak dibentangkan dengan permaidani merah. Tidak ada orang yang mengkompangkan saja bagi bunga mangga ke, bagi buah mangga ke. Belum tentu. Mereka ada cabaran yang mereka perlu tempuhi, tuan-tuan, ya. Zaman berzaman, sejak ahli sufah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sufah ni, tuan, kita tahu dalam masjid Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita menghadap ke makam Nabi dan makam dua sahabat baginda, di belakang itulah ada sedikit dataran yang sedikit tinggi macam pentas. Di situlah diamnya ahli sufah. Ahli sufah ni orang miskin yang tak ada rumah, yang jumlah mereka sekitar 70 hingga 100 orang, yang dipresidenkan oleh Syekh Tan Sri Tun, ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, antara kumpulan kelompok miskin ahli sufah. Maka nama sufi itu, tuan-tuan, diambil antaranya ialah daripada sufah, sahabat Nabi yang digelar sebagai zuhad, ahli zuhud. Sebab apa? Tak ada rumah, ya, fuqara yang susah, darwish. Ini antara nama ahli sufah, tasawuf ini diambil daripada ahli sufah. Walaupun ada kata saf paling depan, ada kata suf tu pakaian mereka ialah kulit daripada bulu kambing, ya. Ada kata safwah ni apa? Kesucian, kebersihan, ya, tuan-tuan, ya. Pelbagai nama yang ulama bahaskan sumber asas mengambil nama tasawuf tu, antaranya ahli sufah. Ahli sufah zaman Nabi SAW di kalangan para sahabat-sahabat miskin. Allah wartakan, ya, kumpulan miskin ni, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah, dalam surah Kahfi, kan. Allah pesan kepada Nabi SAW kena sabar bersama dengan kelompok orang miskin ni. Mereka ni siang malam, pagi petang berwirid, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat untuk apa? Untuk dapat kepentingan habuan duniawi? Tidak. Ya. Yad'una rabbahum, ya, bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah, hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ahli sufah. Okey, zaman Nabi SAW, ini sebagai pendorong yang besar dan kuat kepada umat Islam untuk menghadapkan jiwa raga dia dengan penuh takwa kepada Allah dan meringankan nikmat dunia dan memberatkan kepada nikmat akhirat. Maknanya kita pandai-pandailah imbangkan, ya, pandai-pandai kita imbangkan, mengambil kebaikan dunia dan akhirat, ya. Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Rebut, ambil tentang kehidupan kamu nanti, kehidupan yang kekal abadi, akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagian kamu di dunia ni. Jadi dengan asbab ada handphone, tuan-tuan boleh tengok live
kuliah maghrib. Dengan sebab tuan-tuan ada lebihan RM5, tuan-tuan boleh infak dalam bos surau An-Nur. Dengan asbab ini sebab dunia lah. Kan? Dengan sebab PKP dah buka, tuan-tuan semua pergi Langkawi. Nantilah dulu. Kita pergi surau dulu. Tengok surau kita dah buka, minggu depan ke masjid kita dah buka, apa langkah pertama kita. Kita kena seimbangkan dan mengutamakan kehidupan akhirat. Tetapi dengan tidak mengabaikan keperluan duniawi kita yang merupakan jambatan kepada akhirat. Okey, baik. Tuan-tuan, maka disebut juga, maka langkah inilah yang mesti disambung dan dibaharui dalam memikul tugas. Maka ini mesej pertama, muqaddimah. Ya, para sahabat diikuti para tabi'in, Imam Hasanul Basri, ya, diikuti oleh tabi'in, oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ya kan? Diikutilah kemudian sanad kita kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, kepada Imam Daud At-Ta'i, tuan-tuan, kepada Imam Bishr Al-Hafi. Ini tokoh-tokoh besar yang disebut dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, kitab yang dibaca oleh Ustaz Somad pada sepanjang Ramadan PKP baru ni, tuan-tuan, ya. Jadi mereka dah memulakan tugasan mereka. Jadi tugasan ini beralih kepada kita 2020 sekarang. Ya, kita meneruskan tanggungjawab dan amanah ini untuk meneruskan tugas ini, tuan-tuan, supaya orang berpegang kepada agama. Maka tuan-tuan disebutkan di sini, ya, pendirian yang berbeza-beza dengan tasawuf. Maksudnya apa? Dia kata apa? Kesan dan pengaruh tasawuf dan tarikat sufiah itu terus hidup dan berkembang. Ya, kalau dari sudut perkembangan tu, madrasahnya banyak tarikat, banyak pecahan. Ini kita bahas nantilah. Ada dalam, ini akan dikupas nanti. Ya, berkembang. Ya, bermula zaman Nabi SAW sampai ke zaman kita. Ustaz, zaman Nabi kenapa tak ada tarikat? Tak ada apa nama Naqsyabandiyah ke, Ahmadiyah ke, Rifa'iyah ke? Zaman Nabi, Ustaz, kenapa tak ada mazhab Syafi'i ke Maliki? Ustaz, zaman Nabi kenapa tak maudi sifat 20? Ini soalan ni soalan tak senonoh ni, soalan macam ni. Sebab tuan-tuan, zaman Nabi tak perlu kepada sistem ni, sekolah-sekolah ni tak perlu lagi, aliran-aliran ni tak perlu, sebab mereka direct merujuk kepada Nabi SAW. Tak ada nama ikhfa' hakiki lagi zaman tu. Tak payah Ustaz Irwan Al-Hafiz mengajar tajwid lagi zaman tu. Belum, nama tak ada lagi. Ya, ini tak ada nama idgham wajibul gunnah, nama tu belum ada. Tetapi bondo tu dah ada. Tajwid tu Nabi lah yang ajar. Tasawuf ni Nabi lah yang ajar. Fiqh, ya, mana yang betul, mana yang sah, mana yang batal, Nabi lah yang ajar. Akidah yang sahih, macam mana sifat Allah, apa nama Allah, bagaimana bolehkah kita mengkaji tentang zat Allah, itu telah dibahaskan oleh Nabi SAW. Nama tak ada. Ya, tak ada aliran salaf ke khalaf, nama-nama tu tak perlu. Tapi hakikat bondo tu dah ada bermula zaman Nabi SAW. Maka tuan-tuan, apa yang ingin disampaikan di sini, dia kata apa? Perbezaan yang ketara tu iaitu ada muncul ahli falsafah. Falsafah apa ni? Falsafah kebendaan yang disebut al-maddiyah. Falsafah, tuan-tuan, yang membawa kepada ilhad, tak percaya Tuhan. Ini masalah ni, falsafah ni yang ada dalam sebahagian aliran moden kita ni, Sisters in Islam ke, Kak Kasim, Kak anak Kasim tu ke, siapalah, mempersoalkan zat Allah. Allah itu macam mana molekul, kalau Tuhan itu menciptakan kita, dia pun mesti ada yang menciptakan dia. Membawa kepada pemikiran-pemikiran yang jauh kesesatan dia. Membawa pemikiran falsafah. Kan? Tetapi tuan-tuan kena faham, falsafah ni pula bukan kita kata kita import falsafah dalam ilmu tauhid ini, bukan dalam masalah kita import daripada Rom ke Farsi ke Yunan ke India ke, tak. Sehingga nanti itu dalam bab tauhid. Dalam bab tasawuf ni orang kata tasawuf ni diambil daripada falsafah ataupun faham Hindu ataupun Buddha. Kau poning ke apa? Bacalah betul-betul. Kan kita baca, mesti baca daripada rujukan yang berautoriti, yang usul, yang asal. Ya, bukan membaca artikel ringan, baca internet, tengok walaupun yang menulis tu bapak profesor ke, bapak kiai ke siapa pun, kalau dia punya penyataan itu tidak disandarkan dengan dalil, dengan bukti yang kukuh,
hujah yang pasti, maka kita tak boleh terima benda macam tu. Jadi itu tuan-tuan, perbezaan ini membawa kepada falsafah kebendaan, ya kan? Tuan-tuan, orang kebendaan ni katanya jadi macam barat lah kan, dia nakkan norma-norma yang mungkin baik, nilai-nilai baik tu boleh pakailah sikit-sikit, tapi nak beragama, nak mengikut aturan Islam, nak bertasawuf ni susah. Dia tak mau mengongkong, dia tak mau mengikat. Sebab tu orang tak nak ambil tarikat, sebab apa? Dia takut terikat kan, padahal tarikat itu bukan mengikat yang negatif, tapi dia mengikat benda yang positif kan. Islam itu dia tunduk, maksud Islam tu tunduk bukan tunduk macam buta bodoh ya. Tunduk kita tu membawa kepada ketundukan kebahagiaan. Nampak tuan-tuan ya? Maka dalam golongan umat Islam, dia kata apa di sini, ada kumpulan ulama fiqh. Nampak tak? Ulama fiqh ni kita panggil fuqaha, faqih, ya kan? Ada dipanggil ulama kalam. Ulama kalam ni disebut juga tuan-tuan ya, ulama kalam. Kenapa ilmu tauhid itu nama dia, antara nama ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni namanya ilmu kalam, kerana subjek nama al-kalam itu menjadi satu subjek teras utama, topik paling penting dalam perbincangan tauhid, kalamullah itu kan, ulama kalam, ulama tauhid, kan? Kemudian ada pula al-mufassirun, ulama tafsir, Imam Ibnu Kathir, Imam Tabari, ya, yang berpendirian atau cenderung kepada hukum zahir dan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah. Ulama-ulama ni tuan-tuan, dia boleh berhukum macam mana? Dia ada nas, teks Quran dan hadis, dia kupas, dia bahas, dia tengok, ada alat dia, ada syarat dia untuk mengukur, menghukum, mengistimbatkan sesuatu perkara itu. Maka tuan-tuan sekalian, itu kojo dia, menilai dari sudut zahir. Macam mana nak hukumkan ni batal, macam mana nak hukumkan yang ini jantan ke betina. Ini semua tuan-tuan ulama zahir, ya, ulama-ulama fiqh buat kerja dia, ya. Jadi antara tokoh yang disebut di sini oleh Dr. Burhanuddin Helmi di sini, disebut antara ulama dulu yang berperanan dalam menghukumkan perkara-perkara zahir ni, yang namanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nama ni tuan-tuan, kalau kuliah-kuliah saya, kuliah fizikal saya sebelum PKP ni, memang kalau lintih nama ni, di Masjid Sendeng saya ada sentuh, di Masjid Nurul Ihsan Rasah Kemayan saya sentuh, dan kebanyakan masjid kalau kita bertemu nama ni, kita kena berhati-hati dengan tokoh ni tuan. Kita tak boleh menganiaya dia dan tak boleh angket dia lebih benda yang tak sepatutnya. Boleh mana-mana tokoh pun, ya. Macam Ibnu Taimiyah tidak menafikan sumbangan dia, ya. Ibnu Taimiyah ni ada sumbangan dalam sudut fiqh, diperakui oleh ulama, ya. Bahkan mereka menggelarkan Imam Ibnu Taimiyah ni sebagai Syekhul Islam. Dari sudut itulah ada sumbangan. Tetapi kita kena berhati-hati, yang ulama risaukan dengan Ibnu Taimiyah ni ialah dari sudut akidah, ya. Akidah itu bagaimana dia mengkategorikan tauhid itu kepada 3 jenis. Dia pun bagilah tauhid 3 lah. Ada tauhid disebut uluhiyah, ada tauhid disebut rububiyah, ada tauhid yang ketiga disebut asma wa sifat, ya kan? Ini satu pembahagian baru yang dibuat oleh Imam Ibn Taimiyah. Bermula beliau ni sekitar tahun 600 Hijrah lah, kalau saya tak silap, ya kan? Jadi orang ulama menilai, dan penilaian ulama tuan-tuan, dia bukan sebab dengki, jealous lah tu, dia bukan sebab jealous, tetapi untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan umat jangan tersasar daripada fikrah, daripada akidah yang benar. Boleh? Okay. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri tuan-tuan, dia ada bahagian fatwa, dia ada bahagian tasawuf, dia menulis tentang tasawuf. Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan, dari sudut akidah, dia menyokong, dia mengiktiraf pendekatan yang dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini merupakan pembela kepada pembersih kepada akidah. Dari sudut tu dia profesional, dia terbuka. Tapi dari sudut yang lain tadi saya katakan, beliau diberikan peringatan, ya, oleh para ulama semasa, jangan terlajak macam beliau, kerana pembahagian tauhid beliau perkenalkan tu mungkin menimbulkan banyak kekeliruan, salah faham. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan fikrah Ibnu Taimiyah pada hari ini, yang lebih-lebih
Wahabi Malaysia pula lebih parah lagi daripada Wahabi Saudi, lebih parah pula lagi daripada Wahabi negara lain. Jadi berlaku pertembungan yang tidak akan berkesudahan kalau kita tidak mengambil sikap balik kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya kan, masing-masing kalau tim dia orang ni memang tim-tim yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang mengaku sebagai apa tadi, kepada kumpulan Alkitab was Sunnah ni, kembali kepada Quran dan Sunnah ni, dia mengaku dia betul. Tapi tuan-tuan, itulah saya katakan tadi, kalau menyebut nama Ibn Taymiyah ni kita kena berhati-hati. Ada satu dua sudut yang dia baik, tetapi banyak sudut lain yang menimbulkan kekeliruan dan permasalahan kepada umat. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Nampaknya peserta kita dia dah mengantuk sangat ni. Baik tuan-tuan, kalau kita kata menerangkan tasawuf, maka jalan yang senang, dia kata apa? Ulama Islam dari semua pendirian itu terbahagi kepada dua golongan. Satu disebut apa? Ulama zahir. Yang kedua, ulama batin. Okey. Ulama zahir ni ulama fiqh tadilah yang saya sebut fuqaha. Ya kan? Dia ijtihad. Nak ijtihad macam mana? Sumber utama untuk kita mengeluarkan hukum mesti Quran hadis. Kenapa Negeri Sembilan bagi Jumaat 12 orang? Kenapa satu Malaysia bagi Jumaat 12 orang? Quran hadis. Dulu tak boleh pun 12, kenapa dulu 40? Sekarang beliau pula tukar mazhab. Tak tukar mazhab pun. Sebab mufti kita yang pertama dulu, Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi, dah keluar dah kitab Al-Ifadah mengatakan boleh Jumaat antara 4 ke 12 tanpa perlu diulang sembahyang Jumaat tu. Jadi fatwa tu dipakai dalam keadaan senario COVID-19 ini. Nampak? Mana Syekh Ahmad dapat keputusan 4 ke 12 ahli Jumaat itu? Ada hadis dia. Hadis bagaimana orang bersurai ketika datangnya kafilah dagang tinggal 12, maka 12 tu dianggap sah. Sebagian mazhab kata 3. Nampak? Itu namanya apa? Istinbat. Dia bukan menhantam je dah, tak. Dia bukan main belasah. Ya, tuan-tuan, itu namanya istinbat. Ya. Mana yang halal, mana yang, ini namanya ulama syariah, ulama zahir. Baik, mesti ada dalil. Okey, dan mazhab kita bukan satu. Mazhab kita banyak, betul. Mazhab kita yang ompek, yang muktabar ni bermula ranking Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in, 4 yang muktabar. Sebelum tu tuan-tuan, mazhab Taus bin Kaisan, mazhab Tabari, mazhab Auza'i, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Mazhab yang Laith bin Sa'ad tak dibukukan, ada yang terkubur dengan kewafatan penyusunnya, pengasasnya. Mazhab fiqh banyak, tapi mereka semua ada dasar. Termasuk mazhab fiqh tu mazhab Imam Ibn Taymiyah tadi, ada dasar mereka. Tuan-tuan taib. Itu dari sudut fiqh. Malam ni kita sembang tu dulu, kita bincang tu dulu. Dari sudut khilafiyah, dalam sudut imaniyah disebut tentang akidah tauhid. Tuan-tuan nak mengaji tauhid yang mana ni? Sifat 20 ada Abdul Hasan Asy'ari. Sifat 13 ada Abu Mansur Al-Maturidi. Ini tentang mengaji sifat Allah Ta'ala yang diperturunkan di Nusantara ni. Ini mazhab cara kita mengenal Allah Ta'ala, mengaji sifat 20. Ada tuan-tuan tidak menggunakan metod ini, menggunakan metod direct Quran dan hadis Nabi SAW. Ini ada dalam STT dalam bab yang kedua, tuan-tuan, ada dibahaskan. Ada yang direct begitu, yang boleh menggunakan pendekatan terus kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Ini tuan-tuan pendekatan orang-orang yang pakar di bidang hadis yang disebut sebagai kumpulan ahlul hadis. Boleh direct dengan Quran hadis. Kalau ahli, kalau cukup syarat, cukup alat dia, maka disebut sebagai, tuan-tuan, sebagai kumpulan ahli hadis dalam menuntut ilmu akidah. Yang ketiga, tuan-tuan, lagi tinggi lagi, orang sufi. Dia pakai zauq dia pula, rasa dia, ketuhanan dia. Dia tidak melihat apa-apa yang ada ni, melainkan melihat Allah. Dia tidak mendengar melainkan dengan pendengaran Allah, tidak melihat dengan penglihatan Allah. Ini lagi tinggi maqam tauhid dia. Ini yang paling tinggi, yang ketiga. Ya kan? Tiga-tiga ni boleh pakai, tuan-tuan. Tiga-tiga ni boleh pakai. Ini seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Subki. 3 golongan ni boleh pakai. Kalau golongan ahli hadis tadi, siapa pelopor dia? Imam Ahmad bin Hanbal.
pengasas mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah kebanyakan orang yang bermazhab Syafi'i. Kalau Maturidiyah kebanyakan yang bermazhab Hanafi. Tuan-tuan nampak? Kalau Malikiyah pun kebanyakannya bermazhab Asy'ariyah. Yang ketiga tadi orang kasyaf, orang wujdan, ini orang sufi. Jadi 3 metod dalam ilmu tauhid. Ada khilaf juga. Okey. Adapun tuan-tuan yang ketiga, ya, okey, yang pertama tadi fiqh kan, yang kedua tauhid, yang ketiga disebut ilmu batin, itulah ulama tasawuf. Tuan-tuan, kalaulah tadi ulama fiqh tadi, ya, dia menyusun bagaimana nak menjaga hukum syarak, maka ulama tasawuf tuan-tuan dia menjaga adab dan ruh, ya, nyawa, semangat syariat itu dijaga oleh tasawuf. Kita beramal, Quran khatam, alhamdulillah Ramadan khatam 3 kali, 2 kali, tahajud tak tinggal, puasa 6 dah settle, masya-Allah tabarakallah. Itu semua tuntutan sunnah, tuntutan syariah. Tetapi kalau tanpa ada panduan daripada tasawuf, tuan-tuan akan jadi orang yang apa? Mengungkit, bercerita amal baik kita, lepas tu pula memandang rendah orang lain, merasakan kita punya amal je Allah terima, kita rasa amalan orang lain kena reject. Kenapa? Tiadanya adab dalam ruh kita, tiadanya tasawuf. Nampak tak? Maka tuan-tuan, sebagaimana ulama fiqh tadi dia berijtihad menjaga tentang kesucian, kemurnian, tuan-tuan, ilmu syariat yang dipanggil mujtahid para ulama tadi tu, maka orang yang menjaga hati, yang menjaga amalan ni dia panggil al-arifun. Al-arif billah, yang mengenal Allah. Ambil dalil, ya dalil Quran Sunnah. Tapi tuan-tuan, mereka menggunakan perasaan, seni yang begitu halus, ya, mahabbah, cinta yang begitu mendalam tuan-tuan, untuk mereka menjaga batas tasawuf itu. Ya. Okey. Jadi tadi kalau yang fuqaha mujtahidun, ya, itu fuqaha al-mujtahidun. Kalau yang orang-orang sufi ni tuan-tuan, sufiyun ni panggil al-arifun, yang arif billah, ya tuan-tuan, dengan apa dikata di sini, zauq, rasa hati, cintakan Allah, kan. Kemudian murid dia dipanggil al-muridun. Murid tuan-tuan ada sistem, maka sistem itu dipanggil apa? Tarikat. Nampak? Jadi kita ada istilah tasawuf, kita ada istilah tarikat tasawuf, kan. Jadi kalau boleh saya bacakan apa dia tarikat tasawuf itu. Ada disebutkan tuan-tuan gabungan nama itu. Maka kalau tarikat tasawuf tu iaitu satu sistem, satu aliran, satu sekolah, satu cara, metod yang digunakan untuk membawa kita supaya hati kita bersih. Nampak? Itu antara, ya, pentarifan tarikat tasawuf. Itu benda ni insya-Allah kita akan sentuh lagi nanti. Ya. Maka kalau sebut, ya, tarikat tasawuf, tuan-tuan sekalian, ya, benda yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan hati kita, ya kan. Ini antara perkara yang dibahaskan dalam tarikat dan tasawuf. Kalau disebut dalil banyak. Quran sebut wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Itu ada kalimah tariqah. Rata-rata ulama tafsir sebut tariqah itu ialah Islam, jalan Islam. Ya, tuan-tuan itu tariqah, tarikat lah. Ya. Kemudian kalau tuan-tuan boleh tengok kepada maksud gabungan tarikat tasawuf itu ialah manhaj kerohanian dan jalan suluk tarbiyah, yang dengan jalan ini akan sampai kepada ma'rifatullah. Yang ma'rifatullah ni siapa punya kerja tadi? Arif billah tadi, yang ulama-ulama sufi ni meningkat kepada darjat maqam ihsan. Maka tasawuf ni ialah mentahqiqkan maqam al-ihsan. Kalau ikut mantan mufti Mesir dulu, Syekhuna Dr. Prof Ali Jumaah, apa dia kata, manhaj tarbiyah kerohanian, ya, ataupun madrasah penyucian jiwa, mengindahkan akhlak. Ini tuan-tuan nama-nama, ya, ataupun perkara-perkara yang berkait tentang tarikat dan tasawuf. Ya, walaupun pada sudut
pengagihan tadi ada yang zahir, ada yang batin. Kedua-duanya tuan-tuan mengambil hukum daripada Quran dan hadis, tetapi jalan istinbatnya sedikit berbeza. Boleh? Yang tadi mengambil zahir nas, tetapi yang satu lagi mengambil dari sudut batin, ya, daripada nas-nas yang ada itu tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah, ya, sedikit lagi dikata apa? Luas dan panjanglah pertelingkahan dan khilafiah ulama zahir itu. Bagaimanapun kesudahan pendirian mereka itu ialah di atas kekuatan dalil dan hujah dhaniyah juga. Berlainan dengan ulama tasawuf, ya, lebih mendalamkan soal makrifah dan hakikat, mengenal diri dan mengenal Tuhan dengan ainul yaqin, dengan muraqabah, dengan syuhud menyembah Allah sehingga sampai kepada maqam muqarrabina al-wasilin. Ini istilah-istilah bagi ilmu tasawuf tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan jangan comeh, ini sebagai mukaddimah dulu. Jangan takut, ya, kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Ya, jadi kita kata kedua-dua ini pula, syariat dan hakikat mesti bergabung. Syariat dan tarikat, syariat, fiqh dan tasawuf ini mesti berjalan seiring selepas kita memperoleh akidah tauhid yang benar. Jadi ketiga-tiga tadi, iman, Islam, ihsan, mesti berjalan seiring sejalan. Jadi tuan-tuan insya-Allah, ya, itu dululah. Cuma sebelum menangguhkan pengajian kita malam ini, ulama-ulama kita antaranya Imam Zarruq kata dalam tasawuf ni mula-mula kena mengaji ilmu. Dah ada ilmu, kena beramal. Tu yang kedua. Proses yang ketiga baru datang mauhibah. Mauhibah ni karamah, kefahaman, ilham, kekuatan. Barulah kita tak ada menyalahkan orang, memburukkan orang tanpa sebab. Kita ada prinsip yang jelas dalam beragama. Sebab apa? Mula-mula mengaji, yang kedua beramal, yang ketiga mendapat mauhibah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi insya-Allah promosi sikit program saya nak mulakan hari 16 hari bulan. Cek baliklah, ya, program sijil tarikat tasawuf ada 9 siri, 3 hari seminggu, 3 minggu khatam. Ni saya buat biasa kuliah fizikal Masjid Husin, kemudian Vision Home, kemudian Masjid Paru Jaya, Pancu Jaya, kemudian sekarang Semandu dah sedang berlangsung. Ini tempat-tempat dulu Puncak Alam, ini dah berlangsung secara live berdepan, tapi PKPP ni kita pun tak dapat berkumpul lagi. Jadi insya-Allah saya usahakan kelas online. Jadi dialu-alukan tuan-tuan masih ada kekosongan, nanti boleh PM saya ataupun kontak-kontak pihak yang berkenaan, kita akan viralkan pengajian tarikat tasawuf ni. Jadi insya-Allah pengajian Dr. Burhanuddin Helmi ni akan berlangsung pada setiap minggu insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan atas keprihatinan, atas semangat nak mengaji, belajar. Insya-Allah, ya, kita tangguhkan untuk kita solat isya lepas ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.